اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان Yujadilunaka, mereka berdebat. Debate, berdebat dengan. Jadi siapa berdebat dengan Nabi? Orang kafir berdebat dengan siapa? Baru betul. Ini orang Islam berdebat dengan orang Islam. Buang masa je. Sebenarnya pertembungan Islam ni dengan siapa? Kafir. Sebab tu di akhirat besok dua tempat je, tak ada tempat ketiga. Satu yang beriman, satu yang. Jadi kalau nak berdebat, biarlah berdebat dengan orang yang tak beriman, berhujah dengan mereka. Tapi sekarang kita berdebat dengan siapa? Sesama, bukan setakat sesama Islam, sesama sunnah. Kan? Buang masa tak? Dia kalau diskusi ilmiah, hasil lepas tu semakin rapat. Betul tak? Makin berkasih sayang. Betul tak? Tak akan keluar perkataan yang sampah ke apa ke, tak akan keluar perkataan yang baik. Sebab orang beriman ni sentiasa jaga mulut dia, betul tak? Kalau diskusi ilmiah dia membawa kepada lebih baik, kepada lebih ukhuwah. Tapi nampak macam, betul? Jadi kadang-kadang kita kata semua berlaku konspirasi Yahudi. Yang berpecah ni konspirasi siapa? Sesama Islam berpecah. Konspirasi siapa ni? Yahudi lah tu. Ya Allah. Kita tahu tak kenapa Nabi berjaya daripada Mekah? Orang Yahudi dengan Nabi, siapa sampai dulu di Madinah? Orang Yahudi. Siapa pegang ekonomi di Madinah? Orang Yahudi. Nabi kira macam baru datang. Dalam keadaan ekonomi Yahudi di Madinah dikuasai oleh. Tapi akhirnya kenapa Nabi berjaya mengusir keluar orang Yahudi? Kenapa? Nabi baru datang, ekonomi di tangan Yahudi. Dan orang Yahudi konspirasi setiap hari nak hancurkan Nabi. Sampai ketika dengan Bani Nadir, orang Yahudi nak hempakkan batu ke atas kepala Nabi. Nabi tak tahu pun konspirasi. Tapi Allah jaga Nabi sebab Nabi jaga Allah. Dan akhirnya Nabi berjaya mengusirkan semua Yahudi daripada Madinah. Walaupun konspirasi Yahudi 24 jam setiap hari. Dari mana kejayaan Nabi itu? Mereka bersatu. Daripada Aus dan Khazraj berperang berpuluh tahun, Nabi satukan mereka. Daripada orang Mekah, orang Madinah tak berkasih sayang, Nabi kasih sayangkan mereka. Sebab kesatuan itulah Nabi berjaya mengusir orang Yahudi. Jadi agak-agak kita dapat berjaya tak mengalahkan konspirasi Yahudi dalam keadaan kita semakin berpecah. Berjaya tak? Mustahil, mustahil. Allah kata wa'tasimu bihablillah, itu perintah Allah bersatu. Kita semakin berpecah. Macam mana nak menang? Macam mana nak kuat? Bukan nak marah, tapi memang marahlah. Banyak kita buang masa. Buat kerja yang merugikan kita. Melemahkan kita, bukan menguatkan kita. Dan mereka yanhauna, menghalang. Anhu, darinya. Apa maksud ni? Orang-orang musyrikin bukan setakat tak faham Quran. Bukan setakat mereka mendakwa Quran tu cerita dongeng. Tapi mereka menghalang orang lain anhu, daripada Quran. Jadi di sini cukup jelas perancangan orang kafir pada. Apa perancangan utama orang kafir? Orang Islam jangan faham Al-Quran. Nak baca, baca. Nak dapat pahala, silakan. Nak khatam, silakan. Tapi jangan faham. Kenapa orang kafir ni cukup faham? Orang beriman akan jadi kuat luar biasa bila faham Quran. Kalau setakat bercakap, setakat hafal, setakat khatam, dia tak akan memberi kekuatan apa-apa. Ada dalil tak bahawa orang kafir, perancangan utama mereka ialah supaya orang Islam jangan faham Al-Quran. Sebab mereka faham, kalau orang Islam faham Al-Quran dan beramal, mereka akan kalah. Orang Islam akan di atas, mereka akan di bawah. Kan? Itu Allah sebut dalam Quran. Perancangan orang kafir dulu, kini, selama-lamanya.
Satu je nak lemahkan orang Islam. Iaitu apa? Jauhkan orang Islam daripada kefahaman Al-Quran. Kalau orang Islam tak faham Quran, dia relax je. Kita dah sibuk pasal konspirasi kan. Sebenarnya konspirasi Yahudi ataupun orang kafir supaya orang Islam tak faham Quran dah berjalan sekian lama dan hampir berjaya. Betul tak? Cuba cek masyarakat kita. Berapa peratus yang faham Quran? Berapa peratus? Yang hafal Quran pun berapa peratus? Bukankah itu perancangan orang kafir? Ya. Sebab bila tak faham, tak memberi apa-apa kekuatan. Macam ni lah. Orang munafik pun dengar Quran. Nabi pula yang membaca. Orang kafir pun dengar tapi tak memberi apa-apa faedah. Ayat apa tu? Yang orang kafir berkata, tujuan kami utama ialah menghalang orang Islam faham Al-Quran. Barulah orang kafir akan dapat menguasai dunia. Surah apa tu? Surah Fussilat ayat 26. Wa qala allazina kafaru. Cuba terjemah. Wa qala allazi, dan telah berkata orang-orang kafir. Bila sebut kafir, masuk tak Yahudi? Masuk tak Nasrani? Semua masuk. Jadi mereka ni nampak macam berpecah, tapi sebenar bila nak menentang Islam mereka bersatu. Matlamatnya satu. Apa dia? La tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar. Dia tak kata jangan baca dan jangan dengar. Apa maksud dengar tadi? Faham. Jangan kamu faham li hadzal Quran. Kalau mereka nak dengar juga, walghaw. Apa makna walghaw? Buat bising, buat kecoh. Kalau Nabi sedang baca ayat Quran, buat kecoh supaya orang tak fokus. Barulah akhirnya la'allakum taghlibun. Semoga dengan cara ni kamu akan menang. Mana orang kafir akan menang dengan sebab apa? Menjauhkan orang Islam daripada kefahaman Al-Quran. Dan kita tahu tak, apa yang Nabi mengadu kepada Allah? Masalah paling besar umat Islam yang Nabi sampai mengadu pada Tuhan. Masalah kemiskinan? Bukan. Masalah tak tahu perancangan musuh? Bukan. Apa dia? Inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, sesungguhnya umatku menjadikan Quran barang yang diabaikan. Nabi mengadu. Sama dengan tujuan orang kafir. Dan berjaya. Sebab tu Nabi mengadu pada Allah. Orang Islam ni baca Quran tapi tak faham. Ataupun tak baca langsung. Ataupun kalau faham, setakat dia aja, dia tak sampaikan. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sedar. Apa yang mereka tidak sedar? Apa yang mereka tak sedar? Mereka musnahkan. Kenapa mereka tak sedar? Perancangan dia apa tadi? Nak jauhkan manusia daripada Quran. Dan mereka sendiri jauh. Dalam kepala mereka, sebenarnya mereka nak binasakan siapa? Mereka nak binasakan orang Islam ataupun orang lain lah. Maka Allah tempelak. Sebenarnya mereka tidaklah binasakan melainkan diri mereka. Tapi mereka tak sedar. Betul? Cuba tanya orang kafir. Kamu sekarang merosakkan diri kamu. Dia mengaku tak? Panggillah orang Yahudi ke Nasrani ke. Kamu ni bila tak sembah Allah yang sebenar, kamu membinasakan. Mana ada? Kami adalah agama yang benar. Bahkan Allah sebut dalam Quran. Orang Yahudi mengatakan apa? Wa qalu lan yadkhulal jannah illa kana yahudan aw nasara. Mereka berkata, tak mungkin masuk syurga kecuali orang Yahudi. Mereka tak sedar. Boleh? Jadi penyakit tak sedar ni penyakit siapa? Ramai tak orang Islam ni? Ramai tak? Dia kata orang salah. Sebenar, dia yang membinasakan diri sendiri. Dengan cara dia tu menyebabkan Islam semakin lemah. Tapi kalau kita kata, cara kamu melemahkan Islam, dia mengaku tak? Tak, mana ada. Sumber saya Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis, mesti semakin bersatu. Nabi bawa Quran. Akhirnya orang Mekah yang bergaduh, berperang, rasuah, semua bersatu. Nabi bawa Quran ke Madinah. Aus dan Khazraj berpuluh tahun bergaduh, berperang. Tapi akhirnya berkasih sayang. Itu Quran. Mana mungkin bawa Quran semakin berpecah? Mustahil. Ini mesti ada bawa pendapat sendiri. Sebab tu, saya suka kaedah yang dibawa oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata apa? Prinsip dia. Aku membina bukan meruntuh. Aku menyatukan bukan memecah belahkan. Dan aku tidak memaksa orang terima pandangan aku, dan orang tak boleh memaksa
aku menerima pandangan. Faham tak? Kadang-kadang kita bagi pandangan kita nak paksa orang terima. Itu punca perpecahan. Sedangkan itu bukan Quran hadis. Itu kajian. Betul tak? Imam Malik kata apa? Semua kata-kata manusia boleh ditolak dan boleh diambil. Kecuali kata, kita tiba-tiba sumber kita kajian tapi kita nak paksa orang terima. Bila orang tak terima, kita kata apa? Puak-puak ni tak boleh pakai dah. Puak-puak ni ikut Dajjal. Ya Allah, itu pandangan, itu kajian. Bukan Quran hadis. Macam mana kita nak paksa orang terima bukan Quran dan hadis? Itulah punca perpecahan. Kalau itu pandangan manusia, jangan paksa orang terima. Bukan Quran, bukan hadis. Siapa kamu nak paksa orang terima kajian yang kamu baca? Siapa kamu? Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufrani.